السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, seterusnya para asatizah yang sama-sama hadir bersama AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah semuanya kita rapatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan kerahmatan, pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul. Mudah-mudahan kita semua mendapat doa ampunan daripada malaikat-malaikat yang sama-sama datang mencari majlis-majlis ilmu yang seperti ini, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengizinkan kita untuk kita hidup lagi pada hari ini. Nikmat yang sungguh besar hidup ni. Nikmat yang Allah berikan peluang dengan hidup ni, peluang untuk kita memohon ampun, mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peluang untuk kita menambah amal bekal kita nak bawa dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang untuk kita memperbaiki kekurangan-kekurangan pada amal-amal kita yang lepas. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hidup kita ni penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kirakan nikmat yang aku berikan kepada kamu, kamu tak mampu nak kira. Jadi atas segala nikmat ni wajib untuk kita tunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita melaksanakan segala tuntutan dan kita meninggalkan segala larangan. Itulah tanda kita bersyukur. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan pada tempatnya, itulah tanda kita bersyukur. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung bacaan kita pada tajuk bab ta'zimu hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Dan kita telah pun baca di bawah tajuk ni sampai hadis yang ke-231 pada bulan lepas. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada hadis yang 232. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikuhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Abdullah, namanya Jundub bin Junadah, panggilannya Abu Abdullah. Sayyidina Jundub bin Abdullah ini salah seorang daripada sahabat Nabi, walaupun dia bukanlah daripada kalangan sahabat yang awal-awal masuk Islam, tapi beliau termasuk juga di kalangan sahabat Nabi juga. Yang disebutkan dalam kitab bahawa beliau ni duduknya di Kufah dan kemudian pindah di Basrah. Ini kawasan-kawasan sekitar Iraq lebih kurang. Dan beliau ni dikenali dengan panggilan Jundub Al-Khair, panggilan dia. Dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama beliau sebanyak 43 buah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebanyak 12 buah hadis. Dari Imam Bukhari dan dari Imam Muslim mengeluarkan 5 buah hadis secara bersendirian. Ini sebut sedikit tentang perawi hadis kita, iaitu Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala. Maka beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Man shalla salat as-subh. Sesiapa yang menunaikan solat subuh. Jadi dalam hadis ni tukang huraikan kitab kita ni, beliau mengatakan maksud kat sini ialah solat subuh secara berjamaah. Siapa yang menunaikan solat subuh secara berjamaah, maka dia akan berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berada dalam keamanan. Sebab apa? Sebab ditunaikan solat di awal-awal hari dia. Awal-awal hari itu ditunaikan solat, ditunaikan tuntutan Allah dulu secara berjemaah. Yang mana penulis mengatakan bahawa waktu subuh ni sampai disebutkan kelebihannya sampai macam tu untuk orang yang solat subuh secara berjemaah ni. Sebab waktu ni waktu yang sebahagian daripada orang yang lain keluar juga daripada rumah, kalau keluar pun adalah untuk memenuhi keperluan hidup mereka saja. Cari makan awal-awal pagi keluar. Tapi yang disebutkan oleh Nabi ni solat subuh secara berjamaah. Maka keadaan itulah yang menjadikan sembahyang subuh ni khusus. Ada kelebihannya berbanding dengan sembahyang yang lain. Disebabkan keadaan yang dilalui oleh orang yang sembahyang subuh tu, orang lain keluar untuk keperluan hidup semata-mata, tetapi yang solat subuh ni keluar untuk menunaikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan oleh sebahagian daripada ulama, dari Imam At-Tibi mengatakan disebutkan secara khusus sembahyang subuh ni disebabkan kesusahannya nak sembahyang subuh secara berjemaah. Nak kena bangun, nak kena bersiap awal, nak kena datang ke masjid, nak kena datang ke surau. Jadi dia ada kesusahannya kat situ. Maka melaksanakan solat subuh secara berjemaah ini dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh, maka itu menunjukkan khulusur rajul, menunjukkan kepada ikhlasnya hati, dan juga betapa teguhnya keimanan dalam hati seseorang itu. Maka dengan itu menunjuk boleh membuat satu ringkasan bahawa siapa yang betul-betul imannya teguh, maka dia akan berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkataan Imam At-Tibi dalam hal ni yang berkait ada yang mengatakan ini yang berkaitan dengan waktu yang mana orang tengah cari makan dan sebagainya, ini waktu sembahyang asar. Ada yang mengatakan macam tu lah, waktu asar tu orang tengah cari makan betul-betul, nak habiskan sikit lagi sebelum maghrib. Jadi kadang-kadang sembahyang asar tu jadi susah. Sebab tu lah kadang-kadang kita tengok dalam sembahyang wal asri tu ada yang mengatakan demi waktu asar. Waktu asar tu ramai yang lalai. Wal asri innal insana fi khus. Demi waktu asar. Tapi ada yang menterjemah memberikan maksud pada al-asr itu ialah waktu, demi waktu, demi masa. Tapi ada yang memberikan maksud demi waktu asar. Waktu asar tu lah orang memang lalai. Kalau kita tu waktu tu lah waktu mungkin sebahagiannya baru nak balik kerja, ataupun kerja tu hujung-hujung dah nak habiskan juga, contohnya. Maka kat situ waktu itu yang sesuai untuk kita mengatakan bahawa waktu asar itulah waktu orang tengah sibuk kerja. Jadi nak katakan asas kepada sembahyang yang dia sebut dalam subuh, dalam hadis ni yang kata sembahyang subuh tu waktu orang kerja, tapi sebahagian ulama kata kalau nak kata kerja itu asar lagi tepat untuk mengatakan orang keluar untuk pergi kerja, macam tu. Tapi apa-apa pun subuh dia ada kesukarannya yang tersendiri, untuk kita nak bangun daripada tidur, untuk kita nak buat persiapan untuk pergi ke masjid dan sebagainya. Maka adalah kelebihan-kelebihan yang tertentu disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan solat subuh dalam hadis ni. Sampaikan siapa yang tunaikan solat subuh secara berjemaah, maka dia akan mendapat jagaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka janganlah fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmati. Janganlah sampai Allah menuntut kepada kamu sesuatu daripada jaminannya. Maknanya seolah-olahnya kalau nak cakapnya, kalau sembahyang subuh Allah bagi jaminan. Jangan sampai Allah tanya, aku nak bagi jaminan ke tak nak ni? Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kau sembahyang lagi ke tak ni? Kau sembahyang subuh ke tak ni? Jangan sampai Allah tuntut nak bagi jaminan ataupun tidak untuk kau untuk hari ni. Macam tu. Jadi azimah ataupun tanggungan pada hari itu ataupun jaminan pada hari tersebut adalah berdasarkan pada solat subuhnya. Jadi dah hari ini Nabi kata fala yatrubannakumullahu bi syai'in min dhimmati. Jangan sampai Allah menuntut untuk nak bagikan jaminan kepada kamu. Jangan sampai Allah tuntut, jangan sampai Allah tanya. Solat senang cerita, gua bila nak sembahyang subuh ni, aku nak bagi jaminan ni. Macam itulah. Fa innahu man yatlubu Allah, sesiapa yang, maka sesungguhnya sesiapa yang Allah tuntut daripadanya yang semacam itulah, minta supaya nak dibagikan jaminan ataupun tidak. Kalau Allah nak tuntut, maknanya siapa-siapa yang tak ada jaminan, Allah nak ambil tindakan contohnya, maka dia terdedah kepada sesuatu keburukan kepada dia. Dosa tu dah confirm dah, daripada bencana, terdedah kepada dia, maka yudrikuhu, tentu orang tu akan kena. Kalau Allah nak laksanakan bahawa siapa-siapa yang tak ada jaminan akan kena, pasti orang tu akan kena. Yudrikuhu, pasti dia akan kena. Thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam, dan kemudian orang yang layak dikenakan dengan tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah kata akan dicampakkan wajahnya ke dalam lubang api neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menyebutkan tentang kelebihan sembahyang subuh. Walaupun hadis kita ni berkaitan dengan berkaitan dengan kehormatan, mengagungkan kehormatan kaum muslimin, tiba-tiba hadis ni dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di bawah tajuk ni. Macam tu. Maka kat sini ni dia jadi macam persoalan, macam mana pula hadis ni tiba-tiba masuk dekat bawah tajuk ni pula, macam tak ada kaitan lah. Lebih kurang macam tu nak katanya, macam tak ada kaitan hadis ni dengan tajuk kita. Tapi mungkin kita boleh ambil daripada satu sudut, awal-awal lagi kita dalam hadis tajuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin ni adalah daripada sudut diri dia, dari sudut harta dia, dari sudut maruah dia. Ni tiga perkara yang mesti dihormati. Mungkin daripada satu sudut yang lain kita boleh ambil pengajaran ialah berkait dengan itu, kalau berkaitan dengan orang yang nak membuat sesuatu yang tak baik kepada jiwa ataupun harta ataupun maruah kita. Tapi awal-awal lagi jangan kita sendiri mendedahkan diri kita kepada jatuhnya kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni dia jauh sikit lah, nak disesuaikan dengan tajuk tu, dia jauh sikit. Kita masuk kepada hadis yang ke-233. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja Allahu 'anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Ini
Ni hadis ni yang hampir-hampir sama dengan hadis ni pun banyak. Ya. Hadis-hadis yang isi dia lebih kurang. Itu juga dengan hadis yang 234 lepas ni pun isi dia lebih kurang. Baik, hadis kita ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab tu. Maka anaknya Sayyidina Abdullah. Bila kita sebut Sayyidina Abdullah bin Umar, maka kita akan sebut radhiyallahu anhu. Merujuk kepada kedua-duanya. Dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi. Sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, seorang Islam itu adalah saudara Islam yang saudara kepada orang Islam yang lain. Maka sejak antara satu dengan yang lain orang Islam, kita ni saling bersaudara. Saya saudara dengan tuan-tuan, tuan-tuan pun saudara sama kita, semua sekali. Ini sesuai daripada dalam ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka hadis ini dengan ayat tadi ini selari sama. Ini kita nak sebut bahawa hadis ni dia punya keperluan dia sendiri, kedudukan dia sendiri dengan Al-Quran. Ya, maka tak boleh kita ni menerima pandangan yang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran. Maka tak payah lagi hadis-hadis. Ini pandangan ni tak dipakai. Memang Allah turunkan Al-Quran, tetapi hadis juga Allah suruh kita ikut kata-kata Nabi. Dan bukannya kita ni kena ikut Quran saja. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul. Jadi kedua-dua ni tak boleh dipisahkan. Maka Al-Quran, hadis dengan Al-Quran ni dia punya kedudukan dia tersendiri. Antara hadis dengan Al-Quran ni ada kedudukan dia tersendiri. Ada masa hadis ni dia akan datangkan dengan hukum yang sama dengan Al-Quran. Macam hadis itu dia. Allah sebut dalam Al-Quran, al-mu'minun ikhwah. Hadis Nabi kata, al-muslim akhul muslim. Sama maksud dia. Maka hadis ada masa dia mendatangkan apa yang sama dengan Al-Quran. Ada masa Al-Quran, hadis ni datang, dia menghuraikan Al-Quran. Dalam bab menghurai ni dia ada beberapa keadaan. Ada masa hadis ni datang sebagai mengkhususkan apa yang umum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran umum, maka hadis mengkhususkan. Ada yang beberapa keadaan Al-Quran itu datang dalam bentuk ijmal, maka Al-Quran mentafsirkan, mendetailkan. Maka dia ada beberapa keadaan, cara macam mana Al-Quran itu menghurai, hadis itu menghuraikan Al-Quran. Contoh macam dalam Al-Quran Allah kata faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri ni maka potonglah tangan keduanya. Maka kalau kita tengok pada Al-Quran je, potong tangan tu kat mana pun tak tahu. Maka kita kena merujuk kepada hadis, potongnya kat mana? Kat pergelangan. Potong dua-dua ke? Kanan dulu contohnya. Maka itu semua merujuk kepada hadis. Itu nak ceritanya bagaimana Al-Quran, hadis ni menghuraikan kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, hadis datang perkara yang sama dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis datang menghuraikan Al-Quran. Dan ada keadaannya, hadis itu mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran pun. Dalam Al-Quran tak ada, tapi hadis menerangkan. Jadi ini keperluan kita untuk menerima hadis. Lagi-lagi hadis yang jelas, sahih, maka tak boleh kita menolak hadis tak dipakai semua, tak boleh. Jadi Nabi sebut hadis al-muslim akhul muslim. Seorang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Maka persaudaraan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ni, maka kat situ adanya yang disebutkan sebagai nilai kasih sayang sesama orang Islam dan juga saling tolong menolong antara satu sama lain. Kalau sebut saudara je, nolong pun tak saudara namanya. Saudara kat sini membawa kepada saling berkasih sayang dan juga saling tolong menolong. Maka didatangkan, Nabi sebutkan seterusnya, la yazlimu. Janganlah seorang Islam itu
menzalimi saudaranya yang lain. Janganlah menzalimi saudaranya yang lain. Menzalimi ini termasuklah kita mengambil harta dia tanpa hak, menyebabkan berkurangnya harta dia, ataupun kita membiarkan dia dizalimi, pun zalim juga. Zalim ni banyaklah, kalau kita nak uraikan berkaitan zalim ni luas. Maka zalim ni Nabi ingat, la yazlimu, jangan menzalimi. Lagi-lagi orang yang ada kuasa, jangan menzalimi orang yang tak ada kuasa. Haram hukumnya menzalimi. Bahkan kita makna kat sini, bila tak boleh menzalimi, kita kena menolong sesama orang Islam. Dan kita kena menolak kezaliman yang berlaku kepada saudara se-Islam ni. Maka Nabi sebut dalam hadis yang lain, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun yang zalim ataupun yang dizalim. Yang zalim kena tolong, yang dizalimi kena tolong. Yang dizalimi itu tahulah nak tolong macam mana. Sahabat tanya kepada Nabi, yang kena zalim tu kami tahu, yang zalim tu macam mana pula nak tolong macam mana? Maka tolong kepada orang yang zalim itu ialah dengan cara kita hentikan kezaliman dia, tegur kejahatan dia, supaya dia tak buat kezaliman dia lagi kepada orang lain. Tu cara menolong. Dan Nabi sambung, wala yuslimuhu, dan janganlah menyerahkannya kepada musuh. Jangan serahkan saudara Islam kita kepada musuh. Jangan serahkan dia kepada orang yang melakukan kezaliman. Dah dia kena zalim, kita bagi lagi kepada orang yang buat jahat tu. Maka jangan kita serahkan dia kepada orang yang buat zalim kepada dia. Dan sama ada kepada musuh, dan juga jangan juga kita biar kita serahkan dia kepada nafsu dia sendiri pun yang jahat-jahat tu. Dengan maksud, kalaulah seseorang itu dia ikut hawa nafsu dan kita biarkan, maka kat situ sebenarnya kita telah menyerahkan kawan kita ni, saudara kita seagama ni, kepada menuruti hawa nafsu jahat dia. Mungkin dia mengamuk, kita biarkan, biarlah. Ataupun dia mengikut hawa nafsu buat jahat, kita biarkan. Dengan maksud, kalau dia mengikuti hawa nafsu, kita kena tegur dia, kita kena ingatkan dia. Itu termasuk juga kat sini, wala yuslimu. Jangan kita biar serahkan dia kepada musuh. Musuh tu sama musuh yang zahir ataupun musuh yang tak nampak. Termasuk hawa nafsu dia sendiri merupakan musuh yang tak nampak. Hawa nafsu yang mengajar kepada keburukan. Yang ini bila nampak dia mengikuti hawa nafsu amaratun bisu, maka kita kena ingatkan dia, tarik dia balik serus-serus, supaya dia dapat ingat bahawa dia ni sedang ditarik oleh musuh dia, iaitu hawa nafsu. Begitu juga syaitan. Jangan biar saudara seagama kita ni kita serahkan dia kepada musuh kita yang nyata, iaitu syaitan. Jangan serahkan, jangan biarkan dia ni mengikuti syaitan, maksudnya. Sebab apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan ni adalah musuh kamu, maka jadikan musuh ni musuh betul-betul. Jadikan syaitan ni musuh betul-betul. Jadi termasuklah dalam hadis ni, wala yuslimuhu, janganlah kamu menyerahkan saudara seagama kamu ni kepada musuh yang zahir ataupun musuh yang tak nampak, hawa nafsu dan juga syaitan pun termasuk. Maka jangan kita biarkan dia mengikutkan kehendak nafsu dia, sama ada kejahatan, kemarahan, dan sebagainya lah. Dan juga jangan biarkan kita ni serahkan dia kepada syaitan yang mengikut buat perkara-perkara jahat. Dia buat jahat, kita kena tegur, kita kena hentikan kejahatan dia. Dan juga begitu juga jangan kita serahkan dia kepada musuh yang memang menzalimi, yang zahir, daripada kalangan manusia. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita kesiankan kepada orang apabila dizalimi, yang zahir tu kita nampak, dan apabila
dia tu dizalimi oleh musuh yang zahir, kita nampak kan? Pemimpin zalim menzalimi dia, kita nampak oh dia kena zalim dengan pemimpin contohnya ya. Maka kita boleh nampak dia kena zalim dengan kawan dia sendiri yang lain, kita nampak. Tetapi ada juga yang dia ni dizalimi oleh hawa nafsu dia, oleh syaitan. Maka kita juga tetap ada tanggungjawab kat situ. Jangan sampai dia ni terikut kan? Diserahkan kepada kehendak hawa nafsu dia dan juga syaitan tadi tu. Maka inilah kerja kita kena tegur, kita kena tarik, kita kena jaga dia supaya dia tak terus terserah menjadi mangsa kepada kejahatan hawa nafsu dan syaitan. Seterusnya Nabi sebut man kana fi hajati akhihi. Sesiapa yang sentiasa sesiapa yang berada dalam keadaan dia tu nak menolong saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan menolongnya. Kalau Allah seorang tu kita ni duk tolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Kita tolong orang lain, Allah tolong kita. Sebab tu kalau nak menolong orang ni, jangan rasa rugi, jangan rasa buang masa, jangan rasa penat kan? Maka kena ingat, kalau kita tolong orang lain, Allah yang akan tolong kita dalam masa kita susah nanti. Macam mana Allah tolong itu serah kepada Allah. Hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan, dan apalagi balasan kepada kebaikan melainkan syurga. Kebaikan juga kita akan dapat. Wa man faraja an muslimin kurbatan, sesiapa yang melepaskan seorang Islam daripada satu kesusahan kat dunia ni, maka Allah akan melepaskan dia daripada salah satu daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Susah-susah kat dunia ni tak sama dengan susah akhirat. Susah akhirat ni tuan, susah sungguh, susah yang habis-habisan punya. Kesusahan akhirat ni dia tak ada ujung. Jadi kita ambillah peluang supaya kita nak lepas daripada kesusahan akhirat dengan cara kita menolong orang kat dalam kehidupan kita. Cari jiran kita, kawan kita yang susah, maka kita tolong mereka. Tolong ni banyak cara lah. Kita tak ada duit nak tolong orang susah, kita tunjukkan di tempat mana dia boleh dapat bantuan, tolonglah tu. Tak semestinya duit kita keluar kan? Contoh, wa man satara musliman, dan sesiapa yang menutup kepada seseorang Islam, maka Allah akan menutupkannya pada hari kiamat. Tutup kat sini ni kalaulah menutup kejahatan, menutup sesuatu yang aib contohnya, itu masuk. Maka dekat sini ni penulis dalam menguraikan man satara musliman, sesiapa yang menutup aib atau menutup kejahatan seorang Islam. Konon contohnya kalaulah ada seorang saudara kita ni, kita kenali dia sebagai orang yang baik, zawil hayat, yang kita pun tak tahu, kita tak kenali dia sebagai seorang yang suka buat kejahatan, kita tak kenali dia sebagai orang yang suka buat kerosakan. Tiba-tiba kita tahu satu masa, kita tahu dia buat satu maksiat, maksiat lah, maka harus untuk kita tidak memberitahu kepada hakim. Harus untuk kita tak memberitahu kepada hakim. Maka hadza lin nadbi disebut oleh penulis, maka kat sini dia menjadi perkara yang dilihat baiklah. Walaupun sebenarnya kalau bagi tahu kepada hakim perkara yang jahat dibuat tu, yang satu yang jahat dibuat tu, tak berdosa pun. Tapi memberitahu kepada hakim itu dikira sebagai khilaful aula. Ini dalam situasi seorang tu dia memang orang baik, tapi adalah satu kejahatan dia buat. Baru tahu satu kejahatan tu dia buat. Dia berbeza dengan orang yang memang dah jahat dah, tu lain cerita. Ni cerita orang baik. Apatah lagi kalau kejahatan tu tak pasti dia buat. Ini cerita tentang memang dia buat. Dia orang baik tapi buat satu kejahatan.
maka kita kena tutup aib dia tu. Tapi kalau lah memang dia orang baik, kejahatan tu pun tak pasti lagi, maka macam mana orang macam ni tiba-tiba kita boleh mengatakan dia memang buat jahat, kan? Maka adapun kalaulah kita ni menyampaikan perkara tersebut kepada orang yang bukan hakim, macam mana pula? Ini tadi tu menyampaikan kepada hakim, bawa kepada mahkamah contohnya. Kita tahu satu kejahatan dia buat, kita pun suruh, ya, dia orang baik, satu masa entah macam mana nampak dia minum arak, tak tahulah kan macam mana kan, tapi itulah kalau pertama kita nampak, dan itulah tak pernah tahu pun sebelum dia ni memang orang jahat, tak pernah tahu, kan? Maka tak boleh kita bawa perkara tersebut, membawa pergi ke polis, buat laporan, lepas tu bawa sampai dia dibawa ke mahkamah syariah, tak boleh. Ni untuk khas untuk orang yang memang baik, maknanya kita kena cakap dekat dia, kenapa buat macam ni, kau orang baik tak sepatutnya kau minum arak, contohlah, kan? Dia berbeza dengan orang yang memang jahat, tu cerita lain. Tapi kalaulah dibawa tu kepada orang yang bukan hakim, bawa simbang kawan-kawan, kita tahu dan kita simbang kepada orang lain, kan? Nampak Muhammad tu baik tapi semalam nampak minum arak, cerita kat orang lain, maka itu dikira sebagai ghibah, menceritakan keburukan orang, yes. Tak boleh juga. Wa yundabu liman ja'ahu ta'ibun nadimun, kan? Dan begitu juga, kalaulah seorang tu datang dalam keadaan dia nak bertaubat, lagi-lagilah tak boleh untuk kita ceritakan keburukan dia. Memang dia nak memperbaiki diri, maka tak boleh, lagi-lagilah kita kena sorok keburukan dia tu, tak boleh nak cerita kat orang. Jadi tentang perkara ni dia banyaklah dia punya huraian dia, tentang orang yang baik ni, macam mana keadaan dia. Dan begitu juga kalaulah begitu juga dengan syafaat, ataupun kita memberikan pertolongan untuk menyelamatkan orang yang membuat satu kesalahan di kalangan orang yang baik, maka harus untuk kita menyelamatkan dia. Maknanya dia mungkin isu ni dah dibawa ke atas, kita berusaha untuk menyelamatkan dia, itu dipanggil syafaat. Kita berusaha untuk menyelamatkan dia, maka itu juga disunatkan. Jadi banyaklah lagi huraian berkaitan dengan perkara ni, berkaitan dengan menutup aib ataupun menutup kejahatan yang berlaku daripada seorang Islam. Maksud tak? Belum? Okay. Maka Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat nanti. Dengan maksud Allah takkan la yu'aqibuhu ala ma farata minhu. Terdengar azan insya-Allah.
Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung sikit lagi. Baik, jadi siapa yang menutup aib daripada seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi macam mana Allah boleh menjanjikan yang semacam ini? Antara lain ialah disebabkan Allah ni sifat dia tu, sifat Allah ni maha pengasih dia. Allah ni sifat dia maha dermawan, maha mulia. Karim ni mulia disebabkan dermawan, kan? Kemuliaan. Maka menutup aib daripada seorang muslim itu adalah satu sifat kemuliaan. Allah pula bersifat dengan kemuliaan. Maka Allah ni suka kepada makhluk yang berakhlak dengan akhlak Allah, berakhlak dengan sifat Allah. Apa sifat Allah yang mulia ni? Apabila kita berusaha dengan sifat-sifat yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka Allah suka makhluk dia berakhlak, al-mutakhalliq bi akhlaqihi, berakhlak dengan sifat-sifat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dan dekat sini juga terkeluar yang dimaksudkan dengan orang yang kita nak pertahankan, tutup aib dia ni, orang yang zawjat yang baik-baik, ialah man urifa bil azah, orang yang memang dikenali memang jahat, maka yang ini tak termasuk di dalam apa yang kita bincangkan tadi, kena tutup aib dia. Kalau orang yang memang dikenali dah dengan jahat dia, membuat kerosakan, maka sunat, bahkan ada keadaannya wajib untuk kita tidak menutup aib dia, untuk kita tidak menutup kejahatan dia, untuk orang yang memang dikenali dengan kejahatan dia. Bahkan bal an yuzhira halahu linnas, maka perlu untuk kita menzahirkan kejahatan dia kepada manusia. Orang yang jenis jahat, zalim dia tu, berterusan, selalu buat jahat, memang dia ni tanah orang ambil, maka kita kena bagi tahu. Supaya apa? Hatta yatawaqquhu, supaya mereka ni berjaga-jaga selamat daripada kejahatan dia. Kena bagi tahu. Lagi-lagi orang yang memang kejahatan dia berkali-kali jadi menzalimi orang lain, maka kita kena mengingatkan kepada orang lain
supaya selamat. Ataupun kita kebaikan tersebut kepada waliul amr, kepada pemimpin, supaya dilaksanakan hukuman ke atasnya. Kalaulah hukuman yang sesuai kepadanya hukum hudud, maka hududlah padanya. Kalau ta'zir, ta'zirlah, maka perlu dilaksanakan. Baik, jadi kat sini dia huraian yang panjang lah, berkaitan dengan menutup aib ataupun kejahatan orang Islam. Okey. Jadi kat hadis ni dah cukup lah untuk kita memahami sesuai ni. Dimasukkan di bawah bab kita yang kita sedang baca ni, ta'zim hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan orang Islam. Maknanya orang Islam ni kena saling mengasihi antara satu sama lain. Jangan menzalimi dan jangan biarkan saudara se-Islam kita ni dizalimi. Kalau ada yang dizalimi, maka kita kena mempertahankan hak dia. Kita kena jaga dia. Kita kena perjuangkan hak dia. Macam tu. Baik. Jadi habislah hadis yang ke-233 kita baca ni. InsyaAllah bila ada kesempatan kita akan sambung pada hadis yang ke-234. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan masa untuk kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada bulan depan, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min satin famin nafsik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la yatba'una syaqiyya wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.